Okey, kita sambung pasaran, ya. Kita dah belajar tentang permintaan pasaran. Ya. Dalam permintaan pasaran kita dah tahu bagaimana permintaan pasaran itu wujud, okey, bagaimana dia wujud. Kemudian daripada permintaan pasaran tu kita juga dah tengok jadual permintaan pasaran. Ya. Kita dah tengok, kita dah bina keluk permintaan pasaran dan juga kita dah bincangkan tentang faktor penentu permintaan. Ya. Dan sebelum kita masuk kepada penawaran pasaran, cikgu hanya nak mengimbau kembali. Ni adalah keluk permintaan, iaitu mencerun dari kiri ke kanan, yang ditanda di ni mesti paksi. Penegak ni adalah paksi harga, ni adalah paksi kuantiti. Origin jangan lupa. Okey, kita plotkan contoh. Sama ada harga meningkat atau harga menurun. Jika harga meningkat, kuantiti yang diminta akan menurun. Jika harga menurun, kuantiti yang diminta akan meningkat. Okey, dan juga adanya keluk beralih. Maka pen merah. Keluk akan beralih sama ada ke kanan. Okey, sekiranya berlaku perubahan permintaan, ataupun keluk akan beralih ke kiri. Kita buat ni D1, D2. Ni DO lah. Ni keluk asal. Ini revision sahaja. Okey. So, kali ni kita akan move pada topik penawaran. Penawaran kita tandakan sebagai SS. YSS supplies. Right. Boleh? Sedia dah? Okey, untuk tajuk penawaran, cikgu akan menggunakan nota yang sedia ada lah, sebab cikgu percaya jika kamu dah memahami konsep permintaan, yang penawaran ni lebih mudah. Sebabnya dia sama je lebih kurang dengan permintaan, cuma dia terbalik je sedikit. Okey, kita lihat yang pertama, maksud penawaran. Maksud penawaran ni apa? Penawaran ialah keinginan dan kemampuan. Sama dengan permintaan kan, dia ada keinginan dan kemampuan. Tapi siapa? Iaitu pengeluar. Sebab kita belajar tentang penawaran. Kalau penawaran mesti pengeluar. Jadi ini adalah item yang perlu ada pada ciri yang perlu ada dalam penawaran. Keinginan dan kemampuan seorang pengeluar untuk menawarkan suatu barang atau perkhidmatan pada satu tingkat harga dan dalam jangka masa tertentu dengan andaian ceteris paribus. Ceteris paribus maksudnya faktor-faktor lain tidak berubah. Okey, so itulah dimasukkan penawaran. Dia mesti ada 4 4 sama juga macam permintaan. So penawaran pun ada 4 item: keinginan dan kemampuan. Okey. Seseorang pengeluar, sebab ini adalah penawaran. Cikgu tulis ringkas Okey, iaitu yang kedua adalah menawarkan. Kalau permintaan meminta, yang ni menawarkan barang dan perkhidmatan, sama juga pada suatu tingkat harga tertentu. Dan juga yang akhir adalah dalam jangka masa tertentu. Okey.
contoh firma A. Firma A nak mengeluarkan roti. Ya, dia teringin nak mengeluarkan roti, ya, dan dia ada kemampuan, iaitu kemampuan dari segi modal, ya, iaitu dia ada wang dan juga dia ada mesin katakan. Okey. Dan dia ada keinginan dia nak keluarkan roti dan dia ada modal. So di sini keinginan dah ada, kemampuan dah ada. So memenuhi syarat yang pertama. Okey, ya. Menawarkan BNP. So apa yang dia nak buat? Ada tak BNP? Ada, iaitu roti. Okey, ya. Pada satu tingkat harga tertentu. Okey, roti ni harganya dia nak jual dengan harga RM2.50. Okey, so memenuhi item yang keempat ni lah. Okey, dalam jangka masa tertentu. Maksudnya dia nak jual setiap hari. Setiap hari tu jangka masa lah. Ya, setiap hari dia nak jual roti. Okey, jika firma A, contoh, dia memang nak keluarkan roti, tapi dia tidak ada mesin, dia tidak ada modal yang mencukupi. Wujud atau tidak penawaran? Ya, jika dia tidak ada salah satu, firma A tidak akan dapat mewujudkan penawaran. Penawaran tak wujud. Ya, tak wujud jika dia tidak memenuhi mana-mana satu ciri penawaran. So kena ingatlah, itulah dia penawaran. Okey, seterusnya kita tengok apa dia yang dikatakan ni, ya. Okey, kita lihat hukum penawaran. Okay, sekarang kita pergi kepada hukum penawaran. Guna pen, nampak tak? Kecil, ya? Hukum penawaran. Okey. So, sebelum tu ingat tak lagi hukum permintaan? Ya, hukum permintaan adalah negatif ataupun songsang. Ya, kita buat catatan sikit. Hukum permintaan adalah negatif ataupun songsang. Songsang iaitu jika P naik, QD akan turun. Sebab dia songsang. P turun, QD akan naik. Okey, boleh? Okey, so hukum penawaran di sini adalah beza. Kalau ni negatif, so hukum penawaran adalah positif. Kenapa positif? Okey, tengok keadaan, ya. Okey, sebelum kita pergi further tentang hukum penawaran, cikgu nak bagi satu situasi. Okey, anggap kalau kita nak belajar tentang penawaran, kita kena meletakkan diri kita sebagai pengeluar ataupun firma. Okey, ya. So pengeluar atau firma ni dia ada sifat dia tamak. Ya, tamak. Okey, kalau isi rumah dia kedekut. Kalau nak belajar penawaran, kita mesti jadi orang yang tamak. So bila contoh, ya, sekarang ni harga, katakan harga apa? Handphone. Ya, harga handphone adalah mahal di pasaran. So sebagai pengeluar, mahu tak mahu kita akan mengeluarkan handphone. Betul tak? Kita pun akan meningkatkan, handphone akan dikeluarkan banyak. Dikeluarkan banyak. Ya. Harga handphone mahal. So apa yang kita kata di sini adalah harga naik. So kita tengok sini. Handphone dikeluarkan banyak. So kuantiti penawaran pun akan meningkat. Jika handphone jatuh di pasaran, handphone murah, ya, harga jatuh, pengeluar biasanya dia akan apa? Handphone pun akan dikurangkan pengeluarannya. Ya, dikurangkan pengeluaran.
Okey, so harga jatuh, kuantiti yang ditawar pun akan menurun. Sebab dah tak untung nak jual handphone, buat apa nak jual kan? Okey, contoh yang terbaik, satu lagi contoh, kita ambil contoh minyak masak. Ya, minyak masak selalu berlaku kan dalam pasaran di Malaysia. Ya, di mana apabila minyak masak itu kerajaan kata harga jatuh, ya, apabila kerajaan kawal harga ataupun harga itu jatuh, minyak masak dalam pasaran, awak pergilah mana-mana kedai, kebanyakan minyak masak habis. Ya, minyak masak tak ada ataupun minyak masak kurang. Ini adalah kerana apabila harga dah jatuh, pengeluaran pun akan dikurangkan. Ya, kuantiti pengeluaran akan dikurangkan. Ya. Okey. Tapi jika tiba-tiba dia kata, oh, sebab dah tak ada minyak dan harga minyak pun mahal. Harga jadi mahal. Tiba-tiba ya, ada pula pergi pasar raya, mesti ada minyak masak. So, penawaran akan ditingkatkan. Kenapa penawaran ditingkatkan? Sebab harga dah naik. Harga dah naik. So, pengeluar akan keluarkan banyak-banyak sebab dia akan dapat untung. Jika harga jatuh, pengeluar dia akan kurangkan penawaran sebab dia dah rugi. Ya. Jadi, apa kita boleh simpulkan di sini adalah hukum permintaan, hukum penawaran. Hukum penawaran. Okey, jika harga naik, so kuantiti yang ditawarkan akan meningkat. Jika harga jatuh, kuantiti yang ditawarkan menurun. So, nampak tak dia punya hubungan dia antara P dan Q? Ya, naik, turun. So, kita boleh katakan bahawa hukum penawaran adalah positif ataupun selari. Ya, kita sebut positif ataupun selari. Ya, contoh macam cerita apa? You jump, I jump, Titanic tu kan? Ya. Kau turun, aku turun. Kau naik, aku naik. Lebih kurang lah macam tu. Okey, sekarang kita teruskan dengan 2.1.7 iaitu bina jadual penawaran. Okey, ya, kita dah faham ya, jika sebut saja perkataan jadual, dalam kepala otak mesti ada row and columns. Tak kira lah macam mana pun mesti ada row and columns. Okey ya. Ini untuk ruangan harga RM. Ini adalah kuantiti. Tak kira lah, katakan unit lah. Okay, ya. Okay, kita bagi contoh. Katakan harga. Okay, harga satu barang berharga RM10. So, kuantiti yang dikeluarkan katakan 50 unit. Sekarang harga meningkat kepada RM20. Ya, kuantiti yang dikeluarkan adalah 100 unit. Okey, ya. So, ini mendapati tak hukum penawaran? Ya, harga meningkat, kuantiti meningkat. So, hukum penawaran mendapatilah harga naik, QS naik sebab hukum penawaran adalah positif ataupun selari. Okey ya. Ini contoh. So, kita buatlah satu lagi. Buat titik. Tak buat pun tak apa. Tapi kita buat ni sebab nanti kita nak bina keluk. Okey, katakan ni titik A, ni titik B. Ya. Right. Daripada jadual ni, boleh tak bina keluk? Boleh, senang je, sama sahaja dengan konsep keluk permintaan. Iaitu paksi menegak, paksi mendatang. Paksi menegak ini adalah paksi harga RM dan paksi mendata ini adalah paksi kuantiti. Okey, kita pakai unit. So, berhati-hati tengok di sini ya. Sebab mungkin kadang-kadang dia letak kg, helai. So, ikut. So, jangan lupa origin. Okey, katakan kita buat 2 ni. 10, 20. Ya, 50. 100. Ini contoh. Okey. Alright. Okey, daripada sini kita plotkan. Okey.
harga RM10, kuantiti penawaran adalah 50 unit. Okey, harga 20, kuantiti yang ditawarkan adalah 100 unit. Ya, harga 20, 100 unit. Ni apa? Titik A. Ni adalah titik B. Okey. So apa kita buat seterusnya adalah sambungkan titik-titik tersebut. Sambungkan je. Okey, dan ditandakan S sama ada sebelah-sebelah atau hujung ke hujung, ya. So ini adalah keluk penawaran. Okey, lengkap. Boleh ya? So dia sama je dengan konsep permintaan. Cuma dia terbalik je. Ya, kita kena faham. Jadi bila nak belajar tentang penawaran, kita kena letakkan diri kita sebagai pengeluar yang mementingkan keuntungan, yang tamak. Ya. Okey. So kalau jadual penawaran, inilah dia. Okey, contoh yang ada dalam nota kita boleh tengok. Ini contohlah Okey, harga diberi harga RM1, harga RM1 kuantiti ditawarkan 3 unit, harga RM2 kuantiti ditawarkan adalah 5 unit dan harga RM3 kuantiti ditawarkan adalah 7 dan titik yang diberikan adalah A, B, C. Daripada jadual ini kita bina keluk. Boleh tak bina keluk? Sama je konsep dia. Okey, bina keluk penawaran. Okey. Okey, ni keluk penawaran. Okey, kita binalah. Paksi menegak betul, paksi mendatar betul, kuantiti unit, harga. Okey, 1 2 3. Okey. Ni sepatutnya selang-sela dia sama ya. Ni tak apa, ni sebagai hanya untuk kita belajar sahaja. Dia sepatutnya kalau ni 2 4 6 8. Ataupun kalau 3 3 6 9. Dia tak boleh macam ni sepatutnya. Okay, ni tak apa, ni untuk belajar sahaja. Ya, so kita plotkan kita punya koordinat kita dan tandakan pada titik A, B, C. Ikutlah A, B, C boleh, QRS boleh, STY boleh, apa-apa pun, XYZ pun boleh. Ya. Okay, so yang ni adalah S. Bukan QS ya, S. Tersilap itulah. Okey, dan jika penerangan keluk mudah saja, sama je. First terangkan unit terangkan harga dan juga berapa kuantiti dan ditanda pada titik apa. Okey, harga, kuantiti ditanda titik apa. Harga, kuantiti, tanda titik apa. Lepas tu cantumkan penerangan ni ada apa yang kita buat ya, dan cantumkan titik-titik tersebut iaitu A, B, C, maka terbentuklah keluk penawaran. Keluk penawaran adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Kalau permintaan mencerun ke bawah, yang ni mencerun ke atas. Ya. Okey, ini menunjukkan hubungan antara harga dan juga kuantiti adalah positif. Ya, ataupun selari, itu apabila harga meningkat, kuantiti yang diminta apabila harga meningkat, kuantiti yang ditawarkan juga akan meningkat. Okey. Mudah aja untuk yang penawaran ni. Tu ya. Demikianlah tajuk penawaran 2.16 2.17, iaitu kita belajar tentang maksud penawaran, hukum penawaran, jadual penawaran dan juga bagaimana nak bina keluk penawaran individu. Okey, selepas ni kita akan sambung dengan penawaran pasaran.